Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri kita, begitu banyak tangkapan yang dilakukan oleh SPRM. Dan memang Anwar Ibrahim telah pun mengisytiharkan perang terhadap penggiat-penggiat rasuah yang suka makan duit, yang suka sakau di sana sini. Itu sebab ramai yang tak suka dengan Anwar Ibrahim. Sebab mereka terganggu melakukan aktiviti sakau mereka. Terkini, SPRM menangkap 2 orang termasuk penguatkuasa di Selangor dan Pahang. Ini pastinya mengejutkan kita semua. Beberapa hari selepas keputusan PRN diumumkan, masih lagi ada yang melakukan rasuah dan telah pun ditahan oleh SPRM. Ini satu perkara yang memang agak mengejutkan kita tetapi membanggakan kita kerana SPRM di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim bekerja dengan luar biasa dan juga amat efektif dan dinamik serta proaktif. SPRM menahan 2 orang termasuk penguatkuasa di Selangor dan Pahang. 2 ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM selepas disyaki menerima rasuah RM105,000 berkaitan kes surat jaminan kemasukan warga asing ke Malaysia tengah hari tadi. Mereka ditahan di pejabat SPRM Selangor hari ini. Di sini dan pejabat SPRM Pahang sekitar jam 1 tengah hari tadi ketika hadir memberikan keterangan. Kedua-dua mereka dipercayai menerima rasuah bagi tujuan mendapatkan surat jaminan kemasukan warga asing ke Malaysia untuk bekerja sebagai pelaut sedangkan mereka bukan pekerja bidang itu. Sumber berkata suspek pertama berusia 30-an adalah anggota penguatkuasa manakala suspek kedua yang berusia 40-an adalah pemilik syarikat. Katanya, kedua-dua individu berkenaan dipercayai melakukan kesalahan berkenaan daripada September hingga Disember 2022. Sementara itu, pengarah SPRM Selangor, Datuk Alia Salim, ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu, katanya, kes disiasat mengikut Seksyen 17 dalam kurungan E dan 17 dalam kurungan B Akta SPRM 2009. Katanya, kedua-dua suspek akan dibawa ke Mahkamah Magistrat di sini esok untuk permohonan reman. Saudara-saudara sekalian, ini memang mengejutkan kita kerana perkara ini betul-betul satu perkara yang kita sebenarnya suka kerana SPRM makin hari makin menakutkan. Sebenarnya kalau SPRM lebih menakutkan, itu perkara yang amat positif. Makin menakutkan itu perkara yang positif. Saudara-saudara sekalian, kita ucapkan tahniah kerana SPRM juga pada 25 Julai yang lepas, telah pun menahan 2 lelaki dalam siasatan bekalan mangsa banjir di Selangor. Betapa jahatnya orang-orang ini kerana bekalan mangsa banjir pun disakau juga. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 2 lelaki kerana disyaki terbabit dalam pembekalan barangan keperluan mangsa banjir yang membabitkan nilai projek berjumlah kira-kira RM900,000. Kedua-dua yang berusia 30-an ditahan kira-kira jam 2.30 petang tadi di pejabat SPRM Selangor ketika diminta hadir untuk memberikan keterangan. Difahamkan, suspek pertama ialah bekas pengurus operasi sebuah yayasan dan didakwa menyalahgunakan jawatannya untuk mengesyorkan syarikat milik suspek kedua yang mempunyai hubungan persaudaraan dengannya. Ia adalah bagi membekalkan barangan keperluan mangsa banjir pada tahun lalu. Sementara itu, pengarah SPRM Selangor, Datuk Alia Salim ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu dan berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Katanya, kedua-dua suspek akan dibawa ke Mahkamah Magistrat Shah Alam pada jam 9 pagi esok untuk tujuan permohonan reman. Berita ini dipetik daripada BH Online bertarikh 25 Julai 2023. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda dengan kehebatan dan juga ketajaman SPRM sekarang ini menahan semua pesalah-pesalah, pesakau-pesakau dan orang-orang yang suka dengan perbuatan penyalahgunaan kuasa penyelewengan?
Bagi saya berbangga mempunyai SPRM seperti ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini berita buruk untuk Muhyiddin dan pengikut Muhyiddin, juga penyokong Muhyiddin, dipetik daripada sabudinhusin.com. Muhyiddin belum boleh tidur lena. Rasa gembira Muhyiddin Yassin dan para penyokongnya atas keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan bekas Perdana Menteri itu daripada 4 pertuduhan salah guna kuasa nampaknya tidak bertahan lama. Ini berikutan pejabat peguam negara dengan segera telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan berhubung keputusan tersebut petang tadi. Maknanya, masih ada kemungkinan kes tersebut dibicarakan jika rayuan itu diterima di peringkat Mahkamah Rayuan. Jadi, sabar dulu dan jangan terlalu awal untuk bergembira dengan mengaitkan keputusan Mahkamah Tinggi itu sebagai bukti pertuduhan yang dibuat atau adalah bermotifkan politik. Hakikatnya, keputusan Mahkamah Tinggi itu adalah bukti bahawa Perdana Menteri atau pihak eksekutif di Putrajaya tidak campur tangan sama sekali dalam urusan mahkamah. Awal hari ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan pengerusi Perikatan Nasional itu untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa berkaitan dana wibawa berjumlah RM232.5 juta yang diterima bersatu atas alasan pertuduhan itu tidak jelas dan melanggar keperluan kanun tata cara jenayah. Dengan itu, Muhyiddin telah dilepas dan dibebaskan daripada 4 pertuduhan terhadapnya. Selain rayuan telah difailkan, kepada yang mungkin terlupa, Muhyiddin juga masih lagi ada 3 kes di bawah AMLA yang perlu dihadapinya. Peguam Negara Idrus Harun berkata, keputusan Mahkamah Tinggi hanya membabitkan 4 pertuduhan bagi kesalahan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 sahaja. Tapi katanya 3 lagi pertuduhan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang dihadapi Muhyiddin masih lagi kekal dan tarikh sebutan di Mahkamah Session Kuala Lumpur adalah pada 19 September 2023 sebagaimana yang telah dijadual atau juga tidak berubah. Di samping itu, menantunya yang dicari SPRM dan kini telah dimasukkan dalam notis merah pihak polis untuk ditangkap turut merupakan satu lagi beban menunggu buat Muhyiddin. Ketua Polis Negara Razarudin Husin berkata PDRM akan bekerjasama dengan SPRM dalam isu berkaitan. Sekiranya ada maklumat tambahan, sama ada itu ada notis merah Interpol, saya akan memaklumkan kepada SPRM untuk tindakan selanjutnya, kata beliau lagi. Artinya sekarang ini jangankan nak tidur lena, nak senyum pun masih tak semudah biasa untuk Muhyiddin ukirkan pada wajahnya dengan sesuka hati. Masih banyak kemungkinan tak terduga bakal menerpa kehidupan Muhyiddin lagi. Dipetik daripada sabudinhusin.com, ditulis oleh Sabudin, bertarik daripada 5 Ogos tahun 2023. Saudara-saudara sekalian, apakah Anda juga setuju dengan tulisan Sabudin ini bahawa Muhyiddin belum boleh tidur lena lagi memandangkan apa yang berlaku kemarin telah pun dirayu oleh pihak kerajaan ataupun peguam negara ke jabatan Mahkamah Rayuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini.